Okay, so kita dalam SEM ni kita ada 8 chapter. Okay, dia kebanyakannya ni pun dia adalah datang daripada sekolah awak dululah juga. Dia tak banyak beza pun daripada form 4, form 5 punya syllabus Admaths. So kalau ada buku Admaths tu boleh rujuk balik. Basic dia semua ada dekat situ. Okay. So kita pergi ke chapter 1, indices, surd and log. Okay. So index, we can write 2 times 2 times 2 times 2 times 2 as 2 power of 5. Okay, maksudnya dia 2 kuasa 5, ada 5 kali 2 tu. This is known as the power, sometimes called an exponent or index. Okay, a to the power of x. So ini dia punya cara sebutan dia, a to the power of x. Kalau awak sebut AX sahaja, AX tu kalau ikut fahaman saya, inilah A darab dengan X. Tapi kalau X tu duduk kat atas, A to the power of X. So, A to the power of X is an expression in which, okay, A ni adalah term dia kita panggil sebagai base. Okay, basic dia, base dia duduk tang bawah. Dan X ni adalah dia punya kuasa dia, the power. Okay. So yang ini ni, keseluruhan bentuk ni, ini yang kita panggil sebagai index form. Okay. So ni menalan dia. So properties of indices ni dah ada dalam YouTube dah. So awak itu sebab saya nak awak YouTube dulu, awak boleh salin dah. So that's why saya tak payah nak terangkan dah. Kita boleh terus move on pergi ke next page dah. Okay. So rules of indices is very important. Dengan tahu rules ni lah untuk awak jawabkan soalan-soalan tu. Okay. Yang paling penting dia, yang selalu yang glamour dia, yang inilah. Ya ni yang banyaknya glamour ni. Ash. Hey. So yang ni yang glamournya. Okay. So number 6 dengan number 7 tu, okay, kita ada 2 indeks, A kuasa M dengan A kuasa N. So maksudnya kita boleh gabungkan dia. Okay. So 2 kuasa 3 ni maksudnya 2 darab 2 darab 2. Dia macam tu. So 2 kuasa 2 kuasa 2 ni maksudnya 2 darab 2. Ada 2 kali 2. Alamak. Ada nampak tak saya tulis ke dia lag? Nampak. So, ada berapa kali 2 dekat situ? 5. Itu sebabnya wujudnya 2 kuasa 5. Ataupun bila pakai properties dia, rules dia, kita boleh terus kuasa tu kita tambahkan dia. Okay? Bukan darab, tambah. 2 kuasa 3 tambah 2. Sama juga dengan bahagi tu. Kalau yang ni 2 kuasa 5, 2 darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. So ada 5 kali 2. Bahagi. So bila bahagi dia per dengan 2 kuasa 2. 2 darab 2. So kita boleh cancel. Mana yang ada 2 tu. So yang tinggalnya hanya 2 kuasa 3. Ataupun kalau dia bahagi, dia punya kuasa tu kita akan tolak. Okay. So yang lain ni kena biasakan. Yang ini darab. Okay. Yang ini kuasa dia akan jadi darab. So masa bila kuasa dia akan darab, masa bila kuasa dia akan tambah. Don't get confused. Okay. Yang ini kita boleh asingkan.
Kalau dia bahagi pun maksudnya atas bawah tu kuasa yang sama. Okay, so kena ingat ni. Okay, example 1. Yang mana yang YouTube? Yang mana yang YouTube? AB. A, B. Tu je, ada lagi yang YouTube. F. F, DF. D, F. So mana yang YouTube tu saya tak akan terangkan dah. Okay. Sebab kena tengok. Awak kena tengok juga YouTube tu. Bukan senang dulu masa mula-mula kami kena buat ni YouTube ni daripada zero knowledge pasal nak buat YouTube ni. Jenuh. Okay, C. Write the following in form of index. Dia suruh dalam bentuk form of index. So 729. What is the answer? 9 kuasa 3. So 9 power of 3. Kalau 27. Ada lagi? 27 kuasa 2. 3 power 6. 27 power of 2. Lagi? 3 kuasa 6. 3 power of 6. Ada lagi? Okay, so here we have 3 choices. So mana satu yang actually the final answer yang kita patut ambil ni? 3 power 6. Sebab? Paling kecil. So simplest answer yang terringkas is smaller base. So base yang paling kecil sekali. Maksudnya yang paling kecil sekali 3 power of 6 lah. Okay. So kita akan ambil yang ni. So maksudnya macam 9 power of 3 ni masih tak settle lagi. 9 power of 3 maksudnya kita boleh kecilkan lagi 9 ni. 9 ni maksudnya 3 kuasa 2. So 3 tu kat luar. Maksudnya boleh dikecilkan. So 3 kuasa 2 bila 3 kat luar. Kalau awak tengok properties number 9. So dia akan jadi 3 power of 6. So yang ni yang sepatutnya final answer awak. Okay, bagi jawapan base yang terkecil sekali. Okay, E. What is the answer for E? Apa dah buat E? 3 power of 4. 3 power of 4. Macam mana dapat 3 power of 4? Power tu kita 3 kuasa 2 tolak 5 tambah 7. Sebab yang ini semuanya bahagi kan? So bila dia bahagi, semua kuasa tu kita akan tolak. So 2 minus 5 minus negative 7. Okay. So then 3 power of 4. Okay. Sesi Google Meet kita ni, dia two-way communications lah. Bukannya saya deliver sorang-sorang cakap. Yang sorang-sorang cakap tu YouTube. Bila kita buat Google Meet ni, maksudnya kita mesti ada discussion. Dia mesti ada two-way communication. Okay, number 2. Yang mana ni? Ada YouTube. Komo ni tak tengok. BC. Okay, good. Okay, so number 2A, what is the answer? 2A? 3 power of 7. 3 power of 7. 3 power of 7. So macam mana cara 3 power of 7 tu?
5 tambah 6 tolak 4. So kalau mana yang darab, kita akan kuasa dia akan tambah. Kalau bahagi, kuasa dia kita tolak. Tolak. Alright, number 3. C. C, YouTube. Okay, A, apa jawapan A? 2 2x 2x. kuasa negatif 4. 2x kuasa Negatif 4. negatif 4. Ada jawapan lain? X kuasa negatif 4 per 2. X kuasa negatif 4/2. Mana satu ni? Nombor 1 ke nombor 2 jawapan yang betul ni? Nombor 1. 1. Siapa kata nombor 1? Apa, raise hand tu? Angkat tangan. Aik, tadi yang cakap tak angkat tangan pun. Ada tak tanda angkat tangan tu? Siapa kata nombor 2 angkat tangan? Nombor 2. Okey, ada juga. Okey, yang betulnya adalah nombor 2. Nombor 1 salah. Okey, sebab apa? Awak kena tahu apa, pisahkan dia hasil darab. Dia maksudnya dia macam A, B per C, D. Kalau saya suruh awak pisahkan dia hasil darab dia ni, dia boleh jadi A darab dengan B darab dengan apa lagi? Kalau C tu kat bawah, dia darab dengan apa sebenarnya? Situ darab dengan D. So sekarang ni macam mana? A darab B darab apa? 1 per CD. C. Boleh pecah lagi. Darab lagi dengan 1 per D. 1 per D. So benda ni dia boleh dipecah-pecahkan. Dia bukannya terikat. C darab D tu pun awak boleh pecahkan dia lagi. Dia bukannya sekeping. Okay, ini semuanya adalah apa, single dia. A darab dengan B. Sebab C ni duduk tang bawah. So ada 1 per C. Darab pula dengan 1 per D. Okay. So sama juga dengan 1/2 X power of 4. So macam mana saya nak pecahkan dia ni? Macam yang atas tu. Dia akan jadi apa? 1 per 2. 1 per 2 Darab darab 1 per X kuasa 4. 1 per X kuasa 4. Itu dia punya pecahan dia. Yang awak bawa naik hanya yang ini je. Okay. Yang ini yang kita bawa naik. So bila dia bawa naik, maksudnya yang ni dia akan kekal. So X kuasa negatif 4. So that's why dia akan jadi X kuasa negatif 4 per 2. 2 tu boleh bawa naik juga. Kalau 2 ni awak nak bawa naik, dia akan jadi apa? 2 kuasa negatif 1. So kalau nak naikkan 2 pun boleh jugalah. 2 kuasa negatif 1, X kuasa negatif 4. So kalau 2 kuasa negatif 1, accepted. Tapi kalau 2 X kuasa negatif 4, salah. Okay. So benda tu boleh dipisahkan.
Okay, clear? Faham? Faham. Faham. So, 2 tu jangan bawa naik. Dia bukannya terikat dengan X kuasa 4 tu. Okay, B, what is the answer for B? X kuasa 2. Alright, X kuasa 2. Okay, next. Without using calculator, evaluate. Bila dah perkataan without using calculator tu, okay, memanglah awak boleh tekan calculator dapat 9 kuasa negatif 3/2. Tekan je calculator. Dapat berapa? Ardini angkat tangan nak tanya ke terangkat ke apa ni? Ardini? Terangkat kot medium. Sorry. Oh, mesti garu ketiak kan? Sebab terangkat tangan tu. Okay, so 9 power of negative 3/2. Actually, you can find the answer using your calculator. So, kalau guna calculator, dia terus tekan-tekan dapat berapa jawapan dia? 27. 1/27. Okay. Yes. Tapi, when the question ask for without using calculator, means that dia nak awak tunjuk proses using index rules tu. So, awak mesti tunjuk how you get 1/27 by using index rules. So, apa dia punya step dia? Buat apa dulu? 1/9 kuasa negatif 3/2. 1/9 kuasa 3/2. So daripada negatif power, dia positifkan. So kena bawa ke bawah. Okay, naik lagi. Lepas tu 1/9 kuasa 2 kuasa 3. Macam mana? 1 per kuasa 9 kuasa 3. 1 per tak dengar Firdaus tadi, ulang balik. 1 per 9 kuasa 2. 9. Punca kuasa 9 tu kuasa dengan 3. Macam ni. Okay, lepas tu punca kuasa 9 tu sama dengan apa? Kecilkan tu. Yang tu saya dapat sampai situ je. 1/3. So 3. So 3 tu kuasa 3. So 3 kuasa 3 sama dengan 27. 1/27. Okay, boleh juga. As long as kita nampak dia punya proses tu. Okay, how about B? Macam mana? 1/11/25. Pecahan wajar, tukar ke jadi pecahan tak wajar. Macam mana? Sekolah dulu. 1 kali 11 tambah 25 per dengan 25. So dapat berapa per berapa? 36/25. 36/25. Okay, so 36/25 power of negative 1/2. Okay, lagi? Apa lagi boleh? Simplify. Macam mana simplify dia? 36 tu jadi 6 kuasa 2. Kalau kuasa negatif ni kita nak positifkan dia dulu macam mana? Bahagi. Balikkan. Okay. So kalau awak tengok rules, okay, patah balik mana rules tu.
Nombor 3 ni. Okay. So, A kuasa negatif N. Okay, dia akan jadi 1 over A power of N. Kalaulah dia ada dalam bentuk pecahan, A over B power of negatif N. So, dia boleh dijadikan macam mana? Tambah sikit kat situ dalam nota. Dia boleh jadi macam mana? Macam mana kita nak positifkan dia balik? B over A. B over A power of N. Okay. So, bolehlah tambah sikit. Kalau A over B power of negative N, so kita nak positifkan kuasa dia tu B over A power of N. Okay. So, sama ya macam ni. So, kalau kuasa negatif, kita nak positifkan dia balik. 25 over 36 power of 1 over 2. Okay, lagi. 25 tu tukar jadi apa? 5 kuasa 2. 5 kuasa 2. 36 tu? 6 kuasa 2. 6 kuasa 2. Okay. So lagi kalau awak tengok properties nombor 10. Apa boleh kita guna properties nombor 10 tu? Darab atas dengan bawah. Dia bukan darab istilah dia. Istilah dia maksudnya kita asingkan. Okay. 5 kuasa 2 pun boleh jadi kuasa 1/2. 6 kuasa 2 pun boleh jadi kuasa 1/2. So, kuasa 2 ni boleh disimplify kan. Ni baru boleh darab lah. Kuasa dia tu boleh darab kan. So, dapatlah yang terringkas dia berapa jawapan? 5/6. 5/6. Okay. So, itu proses dia. Kena gunakan all the rules of index. Okay, next page. Any question so far? Setakat ni okey, faham. Okey. Okay, nombor 5. Semua kena buat ni. Siapa nak try 5A? Awak guna handphone ke guna laptop? Laptop. Handphone. Dia kalau guna handphone ni mesti dia boleh present kan? Dia tala sikit dia punya kamera on camera, switch kamera guna kamera belakang tu. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Siapa nak tunjuk 5A? Kalau tak nak tunjuk pun tak apa, cakap je. Siapa nak 5A? Saya petik nama lah. Medium. Okay. Kalau saya bagi tahu jawapan dulu boleh? Okay. 5x per y kuasa 4, betul ke? Betul. Macam manakah tuan hamba buat? 25x kuasa 2. Saya darab. Macam mana? 25x kuasa 2? X kuasa 2 darab dengan 1 per y kuasa 8. Darab. Darab 1 per y kuasa 8. Tutup kurungan 1/2.
Okey. Lepas tu yang bawah 25 add kuasa 2 per Y kuasa 8 tutup kurungan 1/2. Okey. Punca 25 add kuasa 2 per Y kuasa 8. Punca 25 add kuasa 2 hmm, per Y kuasa 8. per Y kuasa 8. Lepas tu sama dengan 5 add per Y kuasa 4. Y kuasa 8 ni punca ke tak? Tak. Sekali punca. Maksudnya punca 25 add kuasa 2 per Y kuasa 8. Punca ni besar. Punca yang besar. Baik. Okey. Lepas tu baru dapat 5x per Y kuasa 4. 5x Per Y kuasa 4. Okey. Okey. Dia jangan lupalah maksudnya setiap ni. Okey. Kalau ni maksudnya yang macam saya mention tadi, setiap yang ini dia asing. Okey. 25 darab X kuasa 2 darab Y kuasa negatif 8. Itu sebabnya yang kawan awak buat ni setiap 25, setiap benda ni semuanya dia puncakan. Okay. Very good. Okay. So 5X over Y power of 4. Ataupun nak keluarkan 25 tu 5 kuasa 2. Kuasa 1/2. Kan? Lepas tu X kuasa 2 pun kuasa 1/2. Y kuasa negatif 8 pun kuasa 1/2. Setiap benda tu dia berkuasa 1/2. Awak boleh tengok properties number 9. Okay, yang ni kita pakai properties number 9. So bila macam ni, sini nampak 5. Sini nampak X. Sini Y kuasa negatif 4. Okay. Yang tinggalkan Y kuasa negatif ke atas pun boleh. Bawa ke bawah pun lagi cun lah. Pun boleh juga. Okay. So buatlah mana pun. Janji jawapan dia tu okay. Okay, good. B. Siapa nak present B? Anybody for B? B, soalan B saya tak faham itu. Adam, jawapan dia berapa? 81 T kuasa 3 punca kuasa 4 9 T kuasa 3. 81? Tak ada 81 besar pula. Madam, jawapan dia 3 kuasa 4/2 T 15 T kuasa 15/4 ke? 3 kuasa 4/2 salah. Yang ini kalau saya asingkan, okay, mungkin ni. 3 T, yang ni sebenarnya 4th root of 90. Kalau kita buat jauh-jauhkan dia. So maksudnya yang ini, 3 ni satu kotak, T ni satu kotak, 4th root tu satu kotak. Okay, macam mana kalau guna properties number 9 tu? Apa yang kita boleh asingkan dulu setiap satu tu? Setiap satu ada kuasa 3. 3 kuasa 3. Lagi? T kuasa 3. T kuasa 3. Lagi? Punca kuasa 4. 9 T kuasa 3. Okay, punca kuasa 4 tu kalau tukar dalam kuasa, dia jadi apa? 3/4.
3/4. So maksudnya 9T kuasa 3/4. Okay. Sebab dia kuasa 1/4. Okay, lagi. 3 kuasa 3, T kuasa 3. Okay, fokus yang ini pula. Okay, fokus yang dalam ni pula. Maksudnya yang dalam ni pun 9 darab T ni pun boleh asingkan 9T tu. Okay, dia darab. Dia bukannya awak kena tahu mana yang satu keping, mana yang bukan satu keping. 9T. So macam mana lagi boleh diasingkan? 9 kuasa 3/4 darab T kuasa 3/4. Okay, good. Okay. So sini kita dah ada base T dah. Okay, kita boleh gabung dah. 9 ni nak tukar jadi base 3. Macam mana? 3 kuasa 2. So 9 ni kita boleh tukar jadi 3 kuasa 2. Maksudnya kuasa 3/4. So dia jadi berapa sebenarnya tu? 3 kuasa berapa ni? Kalau 2 darab 3/4. 2 darab 3/4. 3/2. Okey. Okey, so yang ni darab. Macam mana hukum darab ni? Base yang sama. Kita ada T. Kita ada 3. Cuba guna properties ya. Tambah. Darab jadi tambah. So, apa yang tambah? Kuasa 3. So apa tambah apa? 3 kuasa 3 tambah 3/2. So kalau T pula? T kuasa 3 tambah 3/4. Alright. So 3 kuasa berapa jadi dia? 9/2. Tadi sebut 9 ke sebut 4 lah tadi kawan awak? Saya dengar macam 4. 9. Oh ya ke? Allah sorry lah yang. 9/2. Betul lah tu. Saya terdengar macam 4. Okay, T kuasa berapa? 15/4. 15/4. Okay. Okay. So, tengok kita pakai rules of index tu. Itu sebab awak kena hafal. Dia sebenarnya bukanlah hafal bila awak banyak buat latihan. Automatik nanti dia teringat lah. Tak payah nak hafal pejam-pejam mata, tengok-tengok shilling sangat. Okay. Okay, C apa jawapan C? Apa jawapan C? Macam mana tengok base index ni, apa-apa pun base dia. Punca kuasa A kuasa 3 dengan punca kuasa B darab dengan punca kuasa 6. Saya tak miss. Kalau tak nak complicated, dalam bentuk punca kuasa tu, awak boleh bubuh dalam bentuk kuasa. Maksudnya kalau punca kuasa 6, dia adalah X kuasa berapa? So A kuasa berapa sepatutnya? A kuasa 3/2. 3/2. Sebab A
Yang ni, dia bahagi tolak. Okay, B pula. B kuasa berapa? Negatif 1/2. B kuasa negatif 1/2. Okay, X pula. Negatif 1/6. So, X kuasa negatif 1/6. So, yang ini pun accepted tau. Bolehlah juga, memang boleh nak tukar dalam punca kuasa tu pun boleh juga. Tapi yang ini pun masih diterima juga. Okay, mana-mana. Okay, D. 1. Alright, macam mana dapat 1? Asing-asingkan dia. Cakap. Macam mana 1? 2 kuasa 2N darab dengan 2 kuasa 4 Okay. bahagi dengan per dengan 10 darab 2 kuasa 2N. Dia ni je yang bahagi. Yang tu lepas tu nanti kena tolak pula. Tu panjang sekali tu Macam mana? Saya buat macam satu-satu dulu. Okay, kita ikut satu-satu. So, 10 darab dengan kurungan tu kurung kuasa 2N. Lepas tu tolak 3 kurungan 2 kuasa 2N tolak 2 kuasa 1. Tolak? Kenapa tolak? Darab silap. Darab 2 kuasa 1. Lepas tu per dengan 10 kurungan 2 kuasa 2N untuk kurungan. Okay. Lepas tu saya potong-potong. Yang 2 kuasa 2N tu kan boleh potong bawah. Sebelah kanan ni pun sama juga. So saya dapat 2 kuasa 4 per 10 tolak dengan 3. Tolak dengan? 3 kurungan 2 per 10. 3 kurungan 2 tu boleh terus darab lah. 6 per 10. 6 per 10. So dapat 10 per 10. 2 kuasa 4 ni berapa? 10 per 10. Tekan kalkulator terus. Sama dengan 1. Okay. Okay juga. Okay, dekat sini lah dia punya rules of properties tu. Bila awak mengasingkan dia tu. Kena tengok lah. Kan selalunya daripada asing kita jadikan kuasa tu tambah. Tapi sekarang ni dia bagi kuasa tambah, awak kena tahu pula nak asingkan dia. Dia kiri sama dengan kanan, dia boleh reverse. So alert. Okay. So setakat ni any question? Kita nak pergi ke solving? No, faham. Alright. Solving. Bila perkataan solving sahaja actually means that we are looking for the value of X. Okay. Kalau dia guna X lah. Usually dia akan pakai X lah. Maksudnya kita akan cari unknown, nilai unknown tu. Okay. So dia akan cari nilai X. Okay, the equation can have equal base of indices so that we can equate the indices or base of both sides. Okay, for positive real number, okay, A power of X equals to A power of Y. So, bila base dia dah sama, terus kita boleh samakan the power tu, X equals to Y. If the equation can have equal base, we take log base 10 for both sides. Okay, maksudnya kita ada dua method kat sini.
Okay. So ini method 1. Kita akan samakan base. Equate the base. Okay. Ataupun kita boleh pakai method 2. Kita akan taking log both sides. Okay, kalau macam YouTube 6A, tengok tak dia pakai method yang mana? Yang first. So macam mana dia buat yang method first tu? So maksudnya 5 kuasa X 125 tu tukar jadi 5 base. kuasa 3. 5 kuasa 3. 2 kuasa 3. Okay, so nampak tak base dah sama. Ini yang dikatakan equate the base. So bila base dah sama, terus jadi X sama dengan 3. Okay, kalau kita nak try method 2. Okay, taking log both sides. Maksudnya awak akan letak log sebelah kanan ni, sebelah kiri, kanan kiri mesti ada log. Okay, dia mesti seimbang, log both sides. Okay, tapi yang ni dia akan relate pula lah dengan hukum log. So ingat lagi tak kalau hukum log? Ingat. Kuasa X ni boleh bawa ke mana? Depan. So X ni kita boleh bawakan ke depan. So nanti dia dah jadi hasil darab. X darab log 5 sama dengan log 125. So bila dia hasil darab, okay, so dia dah jadi 2 keping dah ni. Ni asalnya sekeping tau. Log 5 kuasa X dia sekeping. Log dengan 5X tu awak tak boleh pecah-pecahkan. Yang ni yang saya nak awak fahamkan. Mana yang sekeping, mana yang 2 keping tu. Log 5 kuasa X sekeping. Maksudnya tak boleh pecahkan dah. Okay. Dia tak boleh jadi log 1 5 kuasa X 1. So ni salah. Kan? Mana ada log single sahaja. After log mesti ada dia punya partner dia. Dia mesti sentiasa ada partner. So tak ada pisah dia. Itu yang dikatakan sekeping. Tapi once awak dah pakai hukum log, X tu dah bawa ke depan. So sekarang ni dia dah jadi berapa keping? X dah bawa ke depan, lepas tu dia dah jadi berapa keping? 2. Kat mana 2 keping dia tu? X dengan log 5. X dengan log 5. So bila macam ni dia dah jadi 2 keping. So saya pakai perkataan keping lah. So X dengan log 5 tu boleh pecahkan. Okay. Masa ni X dengan log 5 tu boleh dipecahkan. Kat saya tak keluar lagi 2 keping tu. Kenapa ni? Dengar tak? Dengar. Dengar. Saya takut. Saya dah terkeluar. Tak keluar lagi yang saya tulis. Saya tulis lama dah. Okay. So maksudnya kita boleh tinggalkan X ni sorang-sorang. Log 125 per dengan log 5. Kalau tak ada tulis apa-apa dekat bawah log tu maksudnya dia base berapa? 10.
base 10. Awak punya kalkulator base 10. So boleh terus dia tekan kalkulator tu log 125 bahagi dengan log 5 terus dapat 3. Medium. Ya. Kalau log tu buat base 5 boleh ke? Macam dua-dua belah tu letak log 5 base 5. Satu lagi 125 tu jadi 503 kau. Boleh? Macam tu pun boleh juga. Awak nak kecilkan. Tapi kalau base 5, awak tak boleh lah nak tekan kalkulator. Yang ni kalau kita nak guna kalkulator direct. Oh. Okey, B. Tu baru A yang YouTube. B yang sebetul-betulnya kena buat. Berapa jawapan dia? Buat saya nak cari charger. Laptop saya habis. Berapa B jawapan? Jawapan dia 8 ke macam? Bukan 8 je. X sama dengan 8. Kurang tepat. Dua kuasa 3. Tak. Okey, macam mana sebenarnya? Buat apa dulu? Taking power of 3 both sides. Okay. Dalam maths ni sebenarnya proses dia yang sebetul-betulnya adalah both side. Okay. Betul tak saya? Kata kalau kita mengajar, saya ajar anak saya ni, dia darjah 3. 5 tambah X sama dengan 8. Kalau macam ni macam mana yang korang akan buat? Lima bawa pergi sebelah sana. Pindahkan 5. Pindah. Kita Pindahkan X orang. kita Tolak 5. akan kata 8 tolak 5 tu sama dengan 3 kan? Macam itulah saya ajar. Rupanya salah, awak tahu tak? Salah cara. Barulah pensyarah maths pun salah ajar juga dengan budak darjah 3. Sebenarnya proses maths dia mesti seimbang. Proses dia adalah tolak 5 both sides. So 5 tambah X, sebelah sini pun kena tolak 5, sebelah sini pun kena tolak 5. Dia tak ada pindah-pindah-pindah sebenarnya cikgu dia kata. Proses dia mungkin nak bagi nampak clear. So sini baru tinggal X, sini baru tinggal 3. Jadi bila saya fikirkan, sebenarnya memang patut both side. Taking log both side, letak cert both side. Sebenarnya dalam maths ni istilahnya adalah both side. Gambar saya awak dapat tak? Tak nampak tak? So dia tak ada lah. Nampak. Tak apalah. Okay, so bila kita taking power of 3 both side,
Eish. Maksudnya sini pun kena kuasa 3, sini pun kuasa 3. Okay, so kita akan ada X kuasa 2 sama dengan 64. Okay. Saya tu nak tanya, Ya. kenapa nak kena kuasa 3 yang tu? Sebab nak bagi dia jadi, tak bagi jadi pecahan ke? Sebab kita nak, proses kita nak meninggalkan X tu sorang-sorang. Macam itulah. Kalau tak kita bawa ke sebelah kan? Itulah saya nak menerangkan awak tadi. Sebenarnya kalau istilah bawa-bawa ke sebelah tu, dia tak ada. Kalau bawa ke sebelah dia jadilah 4 kuasa 3 pun sama jugalah proses dia. Kalau tak macam mana? Firdaus awak buat. Saya terus tekan calculator je. Oh. Yang ni kita tengah nak belajar kalkulator. Awak tengok apa bahaya dia kalkulator. Okay. Kalkulator awak terus dapat 8 je kan? Awak tahu tak sebenarnya jawapan dia bukan 8 je. Okay. Bila kita bawa kuasa 2 tu, katalah dia jadi sebelah ni, yang ni bawa lah. Okay. Dia akan jadi set. Kita tahu, kita buat laju lah terus. Dia akan jadi set, tapi dia mesti ada plus minus. Kat sini bahaya dia. Bila kuasa 2 bawa ke sebelah, ada plus minus set. Itu sebab bahayanya. Okay, X kuasa 2 sama dengan 64. Awak nak bawa ke sebelah boleh. Tetapi dia mesti ada plus minus set 64. So nanti sepatutnya jawapan dia plus minus 8. Kat sinilah sebenarnya yang saya nampak bahayanya bawa ke sebelah. Okay. Sebab boleh lupa plus minus tu. Sepatutnya kalau ikutkan, macam mana sebenarnya? Kalau bukan bawa ke sebelah. Boleh tak awak fikir logik dia? Patutnya macam mana kita nak selesaikan? Darab kuasa 1/2. Tak. Sebenarnya dia macam ni. 64 tu kalau kita jadikan dia sambungan kosong, X squared minus 64. Cuba awak tekan kalkulator quadratic form tu, penyelesaian kuadratik tu awak dapat X sama dengan apa? Kan, maksudnya A dia sama dengan 1, B dia sama dengan 0, C dia negatif 64. Dengan negatif 8. 8 negatif 8. Tu sepatutnya sebenarnya jawapan dia 8 dengan negatif 8.
So X tolak 8, X tambah 8. Ni sepatutnya. Tapi sebabkan kita punya stylenya suka bawa ke sebelah, boleh. Tapi bila kuasa 2, awak bawa ke sebelah, jangan lupa apa dia. Jangan lupa plus minus. Yang itu yang agaknya cikgu sekolah rendah tu nak tekankan sebenarnya. Bawa ke sebelah tu boleh efek ada benda yang kita boleh lupa. Tapi yang ni saya tak nak lah. Yang ni jalan panjang lah. Jalan panjang tapi selamat. Saya nak ajar awak shortcut dan selamat. Awak jangan lupa sahaja plus minus. Okay. So kena ingat plus minus set 64 boleh terus jadi plus minus 8. Sebenarnya yang itu jawapan dia. Kalau letak je 8 saja, tak dapatlah markah akhir. Salah lah sebab jawapan dia sepatutnya plus minus 8. Okay. C, apa jawapan C? Negatif 1/2. Negatif 1/2. So yang ini kita samakan base lah. Okay. So 3 kuasa 2x, 1/3 tu 3 kuasa negatif 1. So bila base dia dah sama, boleh terus samakan je kuasa dia. Alright. Okay, D YouTube. F pun YouTube. Okay, jawapan E. Apa jawapan E? Saya nak terus jawapan lah. Negatif 2. Negatif 2. Alright. Okay. So mana yang buat tak dapat negatif 2 tu, try dulu. Tengok balik. Ni jawapan dia. G. Apa jawapan G? Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Okay. H. 1/3. 4/3. 1/3. I. 1/3. 1/3. Macam mana boleh dapat? I ni dia lain sikit. Macam mana boleh dapat? Kalau macam yang ni, kita boleh tukar semua base 2. Kalau I tu, base 1 pula. Base 2. Macam mana buat? Kita ada 27 dengan 2. 27 mana ada base 2? 2 kuasa berapa jadi 27? So macam mana? 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. Lepas tu dia jadi kuasa 3x. So 3 kuasa 3x. 2 ni kekal. Lepas tu kurungkan dia. So jadi dalam kurungan 3 darab 2. Ini properties nombor berapa? Properties nombor berapa ni? Cuba perhatikan awak menggunakan properties nombor berapa ni? 9. So maksudnya kita ada 6 kuasa 3x sama dengan 6 kuasa 1. So 3x sama dengan 1. X sama dengan 1/3.
Okay. Okay, so hari ni kita habis awal sikit. Untuk esok, continue next page. Saya nak awak siap-siap buat. Okay. At least settlekan sampai cert lah. Okay, boleh tak? Ni ada setengah jam lagi ni waktu maths. Okay, mana yang tak tengok YouTube tu boleh continue tengok YouTube balik. Lepas tu buat latihan, lepas tu continue dengan cert. Okay, that's all for today. Any question? Madam black ke? Madam kata that's all for today lagi? You can go now. Oh. Thank you madam. Thank you madam. Yeah. Madam. Have a nice day madam. Yeah. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Sorry kurang responsif. Thank you, madam. Telefon. Hello. Ada kelas. Ada kelas. Dah. Okay. Kena tangkap gambar ke? Sebelum ni semua orang tangkap gambar ke kelas lain? Fitri? Ada yang kena. Oh gitu je no. Nantilah kita tangkap gambar. Madam, Ya. set tu buat sampai habis ke apa? Buatlah sampai habis. Kalau lagi awak buat, lagi tak ada masalah, lagi laju. Adik? Okay. Okay. See you, madam. Okay. Thank you madam. Have a nice day madam. Yeah, you too.